Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi berada pada ayat 36 surah Yusuf, muka surat 575, tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh buka pada jilid yang keempat, muka surat 575, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, qala akharuhuma inni arani a'siru khamra, wa qala akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min, nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dengannya masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sungguhnya aku mimpi bahawa aku merak anggur. Yang lainnya berkata, sungguhnya aku mimpi bahawa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagainya dimakan oleh burung. Berikanlah kepada kami tafsirnya, sungguhnya kami memandang kamu termasuk orang yang pandai mentafsirkan mimpi. Katalah berkata, salah seorang mereka ini merupakan pelayan, pembuat minum di raja, dan seorang lagi merupakan pembuat roti. Mereka ni dipenjara atas tuduhan kerana meracun makanan minuman raja. Iaitu dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Fakhr Razi, tafsir Mafatihul Ghaib, bahawa raja ini pemerintahannya begitu lama, maka di kalangan penyokongnya atau pengikutnya yang mengharapkan dapat menggulingkan beliau, maka mereka telah buat konspirasi dengan orang yang akrab dalam istana, bertujuan untuk membunuh raja ini menerusi racun yang dimasukkan ke dalam makanan dan minumannya. Maka kedua orang ini telah pun diberi ganjaran yang besar dengan syarat meletakkan racun dalam minuman dan juga makanan raja supaya raja mati. Si pemberi minum itu tidak meletakkan racun dalam minuman, ketakutan dia. Yang memberi makanan itu pula meletakkan racun dalam makanan. Maka bila makanan itu dihidangkan kepada si raja, tiba-tiba yang ketakutan amat sangat ni telah berkata, ayuhal malik, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, wahai raja, jangan makan, jangan minum, dalam minuman itu ada racun. Tersentaklah raja itu. Dan yang baru makanan itu pun buat prihatin, mengatakan juga dalam makanan itu pun ada racun. Maka raja bertambah panik. Raja telah mengatakan kepada yang buat minuman itu, minum sekarang. Dia minum minuman itu, dia tidak mati. Disuruh pula oleh raja kepada pembawa makanan itu supaya makan makanan tersebut. Makan. Dia ketakutan kerana mereka tahu dalam makanan itu ada racun. Maka makanan itu diberikan kepada haiwan ternakan, matilah binatang itu. Dengan sebab demikian raja menjadi marah, maka kedua-duanya telah pun dipenjarakan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS masuk penjara, dan masuk selepas itu atau masuk bersama-sama dengannya, kerana huruf waw ni kalau kita belajar merujuk kepada penyertaan yang dimaksudkan barangkali berlaku sekali ataupun selepas itu. Kalau huruf fa berarti selepas. Inilah kelebihan yang ada dalam kaedah ataf dalam huruf-huruf bahasa Arab. Maka dalam keadaan yang berlaku setelah dua pemuda itu masuk penjara, mereka ini menjadi akrab dengan Yusuf kerana sikap dan juga akhlak yang ditunjukkan ia menarik kepada siapa yang melihat, terutamanya dua orang pemuda ini. Mereka sangat mencintainya. Mereka dua mengatakan, kami sangat mencintaimu. Maka Yusuf AS menjawab, semoga Allah memberkati kamu. Setiap orang yang mencintai aku pasti akan dapat bahaya. Makcikku mencintaiku kemudian menyebabkan kerugian padaku. Makcik kepada Nabi Yusuf ini dibawakan kisah oleh Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, bahawa makcik ini merupakan kakak kepada ibunya. Makcik itu sangat mencintai Yusuf AS. Jadi makcik ini telah pun melakukan sesuatu membolehkannya untuk membela Yusuf AS, kerana sejak kecil makcik ini sangat menyayanginya, memandangkan adik kepada makcik ini ammatuhu. Maknanya makcik ini melihat bahawa khalatuhu, makcik ini bahawa adiknya telah pun wafat, maka anak kepada adiknya iaitu Yusuf ini sangat dicintai olehnya. Oleh demikian, beliau sengaja meletakkan sesuatu warisan Nabi Ibrahim sebelum itu dalam pakaian Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf ditangkap, didakwa sebagai mencuri bahagian tersebut atau bahan itu. Dan sebagai balasannya, seseorang yang mencuri perlu berkhidmat kepada orang yang dicuri bahannya daripada mereka, mengikut syariat orang yang terdahulu. Maka Nabi Yusuf AS dipaksa untuk duduk bersama dengan makciknya itu hingga satu tempoh selesai. Ini cerita yang dibawakan daripada Israiliyat, tak ada sumber daripada hadis yang kita boleh menemuinya. Lalu Nabi Yusuf berkata lagi, ayahku mencintai aku, kata Imam Al-Baghawi yang tafsirnya. Riwayat ini menunjukkan bahawa ayahku mencintai aku, kemudian menyebabkan
menyebabkan aku disakiti oleh saudaraku, dicampak aku ke dalam perigi. Kemudian isteri Al-Aziz tu cinta kepadaku. Akhirnya dia terperangkap dengan cintanya itu sehingga aku dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kamu mencintai aku, nanti akan kena satu bahaya pada kamu. Kemudian mereka pun bermimpi. Kata Abdullah bin Mas'ud, mimpi mereka ini mereka ada-adakan takhalama. Takhalama ni mereka berbuat-buat cerita ada mimpi itu berlaku dan hidup, padahal ia tidak berlaku. Kerana mereka sengaja nak melihat benar tak Yusuf AS yang mengatakan baginda boleh mentakwil mimpi, mentafsir mimpi itu, boleh tak dia takwilkan mimpi yang dia ada-adakan itu. Setengah mengatakan ia benar-benar berlaku seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa penyaji minuman itu bermimpi dia memerah khamar. Dalam bahasa Arab dipanggil ini arani a'asiru khamra. Aku melihat diriku memerah arak. Ini satu bab dalam ilmu balaghah yang dipanggil sebagai majaz. Majaz ni apa tuan-tuan? Majaz ni macam bahasa Melayu lah kita kata sebagai contohnya. Majaz ni kalau kita lihat kepada maksudnya adalah dia merupakan satu kiasan kata yang diambil bukan makna yang sebenarnya. Sebagai contohnya kalau kita sebut tutup pintu nanti aircon keluar. Aircon apa yang kita maksudkan? Aircon ni adakah bahagian kipas aircon tu ataupun apa yang dipanggil sebagai aircon tu sendiri boleh ada kaki keluar berlari ke? Bukan begitu maksud kita. Maksud kita udara aircon nanti keluar, udara sejuk nanti hilang. Begitulah dalam bahasa Arab. Ini dipanggil sebagai majaz. Ada bab karina. Sebagai contohnya kalau kita lihat dalam surah Ghafir, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Allah yang menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, menurunkan dari langit itu rezeki. Apa maksud rezeki? Rezeki ni maksudnya hujan, bukan? Kerana hujan itu dia menyebabkan tumbuhnya pokok, maka dengan pokok itu mendatangkan buah, mendatangkan hasil, gandum, padi dan sebagainya. Jadi lafaz rizqa yang digunakan maksudnya ghaith, iaitu hujan. Kerana rezeki yang rupa buah-buahan dan tanaman tumbuh dengan sebab adanya hujan. Ini satu bentuk daripada majaz yang dipanggil sebagai majaz alaqah musabbabiyah. Ada pula alaqah bersifat juz'iyah. Macam sebagai contohnya kalau kita lihat dalam surat Nisa ayat 92, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu. Tak layak bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah, tak sengaja. Siapa yang bunuh orang mukmin kerana tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diatnya. Kalau kita lihat bahasa Arab terjemah directnya, fatahriru raqabatin, maknanya membebaskan satu tengkuk. Apa pula maksud tengkuk? Tengkuk kan sebahagian daripada anggota badan manusia. Itu sebab kadang-kadang dalam terjemahan ni kita kena memperhalusi, berhati-hati. Kalau maksud kunut yang dibacakan itu, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, ya Allah hantarlah kepada mereka anjing daripada anjing-anjingmu. Adakah maksud anjing? Orang kafir takut apa pada anjing, tuan-tuan? Ini satu bab daripada majaz sebenarnya. Jadi kalau kita tidak memahami bahasa Arab, hilang seninya dan mungkin menimbulkan bahan ketawa kepada orang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Kami jadikan kau pada tengkuk-tengkuk mereka. Apa maksudnya sebenarnya, tuan-tuan? Itu namanya majaz. Begitu juga kalau kita lihat dalam ayat Allah SWT, contohnya surah Nuh ayat ke-7, wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku menyeru mereka, wahai Tuhan, untuk agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan jari-jari mereka, asabi'ahum, masukkan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka. Boleh ke kita masuk 10 jari ke dalam telinga-telinga kita, tuan-tuan? Ini bahasa Arab dipanggil sebagai zikrul kul wa iradatul juzu. Kita sebut keseluruhan tapi maksudnya sebahagian. Macam juga kita gambarkanlah nak balik mana ni? Balik Kuala Lumpur. Padahal kita bukan duduk Kuala Lumpur kan. Kita duduk kat Rawang, kita duduk dekat Sungai Buloh, kita duduk mungkin kat Ceras. Sebenarnya panggil Kuala Lumpur. Kita pergi luar negara, orang panggil duduk mana? KL, Kuala Lumpur. Padahal kita duduk sebagai contohnya dalam wilayah di Selangor. Jadi ini dalam bahasa Arab ada kaitannya. Ini dipanggil sebagai majaz. Begitu juga ada kaitan dengan al-mahalliyah. Contohnya, mahalliyah ni tempat. Kalau kita kata wasalil qaryata allati kunna fiha, tanyalah kepada kampung itu yang telah kita datangi, yang telah kita kenakan azab padanya. Sebenarnya kat sini wasal ahlal qarya, tanyalah kepada penduduk tempat itu. Baik, inilah yang kita pelajari dalam konteks saya ini bila teman kepada Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahawa dalam konteks ayat ini arani a'siru khamra, saya melihat diri saya memerah arak. Jadi di sini merupakan satu bab majaz yang berarti diperahnya lah anggur itu jadi arak. Jadi ini satu bahasa yang, satu perkara yang tidak asing dalam bahasa Melayu pun ada kita gunakan, dan ini perlu kita faham dalam baca Al-Quran kerana ada unsur-unsur sedemikian. Jadi bersama dengan Yusuf masuk ke dalam penjara, dua orang pemuda yang membantu raja yang telah saya ceritakan tadi, mereka membawakan mimpi itu kepada Nabi Yusuf untuk ditakwil. Maka salah seorang mereka berkata membuat minuman, maksudnya anggur akan dijadikan khamar, dan seorang lagi
Nabi berkata dia membawa makanan, roti untuk raja. Beritahulah kepada kami takwil mimpi ini, wahai Yusuf. Sesungguhnya kami lihat kau ni orang baik-baik. Orang baik-baik macam kau tentulah mempunyai kemampuan untuk menceritakan kepada kami apa yang kami lihat dalam mimpi ini tadi. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada mereka, menunjukkan kemampuannya. Lalu baginda berkata, kita dapat lihat dalam ayat berikutnya, ayat ke-37, 38. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sungguhnya aku telah meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikut agama bapa-bapaku, iaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Tidaklah patut bagi kami, iaitu para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Di sini Nabi Yusuf beritahu kepada mereka bahawa apa pun mimpi mereka, dia dapat mengetahui tafsirannya dan beritahu tafsirnya sebelum perkara itu terjadi. Ini kerana baginda mengatakan, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili. Tak sampai kepada kamu makanan yang akan diberikan kepada kamu selepas ini, melainkan aku dah dapat menerangkan kepada kamu apa jenis makanan sebelum makanan itu sampai kepadamu. Mujahid pula berkata, la ya'tikuma ta'amun turzaqani, tidak sampai kepada kamu kedua makanan yang akan diberikan kepada kamu pada hari ini, maknanya cepatnya pentakwilan tersebut, melainkan aku dapat menerangkan kepada kamu makanan itu sebelum sampai kepadamu. Yusuf berkata, ini semata-mata pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti juga Nabi Isa alaihissalam yang menceritakan bahawa baginda mengetahui apa yang dimasak oleh mereka di rumah masing-masing. Ma tadakhiruna fi buyutikum, bahawa Nabi-Nabi Allah memiliki sebahagian daripada perkara gaib yang tak diketahui oleh manusia, tapi mereka tahu dengan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua, ada sebahagian yang Allah beri kepada mereka, seperti dijelaskan oleh imam-imam tafsir. Jadi di sini sentuhan ataupun penyebutan tentang makanan, kerana makanan merupakan satu concern yang utama bagi orang yang berada dalam penjara. Mengapa? Kata Imam Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya, tafsir Marawi yang terkenal itu, mungkin dipetik daripada tafsir-tafsir yang lain juga sebelum beliau, bahawasanya menyebut makanan adalah satu benda yang menggusarkan bagi ahli penjara, banduan. Kerana banyak kes yang mana seseorang itu nak dibunuh, maka diletakkan racun dalam makanan. Jadi Nabi Yusuf seolah beritahu mereka, aku tahu apa yang terdapat dalam makanan itu. Kamu semua takut kan makanan sampai kan? Lapar nak kena makan, tapi nak makan pun ketakutan, kerana biasa orang mati dalam penjara. Bila kejahatannya itu tak boleh dirawat lagi, maka cara yang paling mudah, shortcut untuk melepaskan diri daripada kejahatannya itu adalah membunuhnya dengan cara yang mudah, letakkan makanan itu dengan racun. Seperti juga kamu yang dituduh meracun raja kan. Jadi penyebutan tentang makanan secara spesifik dalam ayat ini adalah merujuk kepada pengetahuan terhadap perkara-perkara yang orang tidak tahu, yang disebut sebagai perkara gaib itu. Perkara gaib ni ada dua bentuk. Yang pertama, kita tidak tahu tapi sebenarnya berlaku. Tak mustahil seorang yang berkawan dengan jin juga mengetahui perkara yang sifatkan gaib. Sebagai contoh, orang itu bertemu dengan seorang perawat yang dipanggil sebagai perawat bomoh ke dukun ke. Sampai saja di rumahnya, maka perawat itu, pengamal perubatan cari itu, mengatakan kepadanya, nama kamu siapa, isi kamu siapa, duduk di mana, suka makan apa. Itu bukan perkara gaib, itu perkara yang memang kita lalui seharian hidup kita, cuma ia tersembunyi bagi orang yang tidak tahu. Siapa nama datuk kamu? Datuk memang telah ada lama dah. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, rupanya perkara gaib ni merujuk pada dua benda. InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.